Okay, saya jawab bahagian kedua bahawa penafsir-penafsir Al-Quran yang terdahulu yang mungkin menyeleweng, kita perlu lihat balik ayat-ayat asal Allah tanpa tafsir, iaitu terjemahannya, ya. Dan terjemahan dalam bahasa Melayu yang kita baca sekarang, dia sahih. Menurut Jaki, menurut KDN, ada saya pun ada, mudah didapati. Selalu bahasa Indonesia, tapi sekarang kita ada bahasa Melayu, ya. Dan juga kita boleh ambil bahasa Inggeris dan boleh ditranslatekan, ya. Nabi tidak menafsir, jadi itu keselamatan bagi kita. Nabi tidak menafsir. Quran tak suruh orang menafsir. Quran pun tak suruh orang tajwid. Dia suruh kita baca, tadabbur. Dan bagi Nabi, tugasnya hanya menyampaikan. Ada orang kata dia menafsir. Tidak. Bagi ayat Allah dia tak menafsir. Bagi amalan ke, bagi fiqh ke, sebagainya, ya, dia menafsir amalan. Ditunjuk amalan atau cara dia memimpin. Tapi bila datang kepada ayat Allah, Nabi jelas tidak menafsir. Ini dalil-dalilnya. Bila sahabat tanya, macam contoh surah Al-Baqarah, kan, apa maksud alif lam mim, kan? Apa maksud Yasin? Nabi jawab tak? Nabi tak jawab. Nabi kata wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dia tak menafsir. Apabila ayat mengenai buka puasa, makan dan minumlah sehingga kamu nampak benang putih jelas daripada benang hitam. Ada seorang sahabat, dia pergi ambil benang betul, hitam dengan benang putih. Jadi Nabi kata rujuk balik yang tengok jelasnya di langit, benang putih, benang hitam. Lagi satu, apabila ayat turun mengenai Allah wa malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa tasliman. Allah dan para malaikat salawat salu atas Nabi, wahai orang beriman, salawat ke atasnya dan salam. Jadi sahabat pun tanya Nabi, bagaimana kita nak selawat kepada kamu? Nabi jawab, seperti mana ayat tu suruh. Nabi tak tafsir lebih. Dia hanya penyampai yang terlalu jujur. Itu sebab saya kata dia postman, orang salah faham, tak apalah. Jangan fikir. Postman ni kerja yang mulia. Dia jujur. Dia sampai tepat waktu. Pernah Nabi tergesa-gesa bila malaikat Jibril muncul. Nabi excited lah, Nabi seronok. Nabi menggerakkan bibirnya. Kerana wahyu itu turun, antara tandanya ialah tergerak bibirnya. Wahyu sampai ke dia. Dia tergerak dan Jibril seolah mengajar dia, menyebut wahyu itu. Jadi Jibril belum buka mulut. Dia dah menggerakkan bibirnya. Jadi ayat yang turun tu menegur dia, jangan gerakkan bibir sebelum wahyu sampai. Jangan cepatkan. Nampak? Ditegur Nabi. Kerana menunjukkan bukan Nabi yang buat wahyu ni. Nabi menyampaikan. Melambatkan pun tak boleh. Enggan menyebarkan tak boleh. Menukar, pernah diberi amaran, bukan pernah, memang diberi amaran dan ayat Allah. Tahu tak apa akan berlaku pada engkau? Lebih kurang maksudlah dalam ayat Allah. Jika kamu mendustakan ayat kami, menghalang ayat kami, menyeleweng ayat kami suruh kamu sampai sebiji, sampai begitu lah. Nabi jawab apa? Saya tahu saya akan dimurkai Allah, saya akan dihukum. Allah tambah lagi dah ayat tu, kamu akan musnah. Bukan saja Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS pun. Betul ke, wahai Isa, kamu suruh orang menyembah kamu anak Tuhan, ibu kamu isteri Tuhan ke apa ke? Nabi kata, subhanaka, engkau boleh matikan aku, boleh cabut nyawa aku. Tengok. Ini adab Nabi. Adab Nabi. Tugas menyampaikan. Tugas Rasul. Sami'na wa ata'na. Itu cantik, itu adab tu. Adab yang kita diajarlah.
Okey. Jadi ini ahli-ahli menafsir ni tak perlu takut. Ibn Kathir datang 200 tahun kemudian, ada tafsir Jalalain. Syekh Sufi saya pun ajak pergi lihat pada tafsir Jalalain, kita pun pergilah. Dia suruh kita belajar bahasa Arab, saya cuba belajar bahasa Arab, kena tahu ayat mansur dan nasab, kena tahu asbabun nuzul. Saya selalu korek lah asbabun nuzul, ya. Jadi mempelajari Quran ni satu perjalanan hidup kita lah. Tidak boleh kita kata, oh saya dah lahir dalam Islam. Ini kata saya, bukan kata. Kita dah lahir dalam pemerhatian saya. Bila orang dah lahir dalam Islam, dia kata, oh aku dah Islam, aku ahlu syurga. Tidak, tak ada ayat Allah. Ini saya pergi pada ayat Allah secara takwil lah. Tidak ada ayat Allah memberikan kelayakan masuk syurga sedemikian. Dia kena innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jangan berlaku zalim. Siapa berlaku zalim, tak kira awak Bani Israel ke, milat Ibrahim ke, kalau awak menzalimi sesiapa, neraka. Awak makan harta orang, neraka. Tipu dan pertimbangan, neraka. Kena baca balik ayat lah. Dan besok di akhirat, kenapa aku tak boleh masuk? Contoh. Kita tak tahu. Siapa yang kata dia tahu dia akan masuk syurga, Allah kata tunjuk surat janji tu. Tunjuk pasport lah. Tak ada itulah bila kita baca Quran, kita mesti takut. Sendiri takut. Jadi kita cuba sampaikan. Kalau orang tak ikut, tak dengar, alhamdulillah saya dah buat kerja saya, ya. Jangan bagi orang benci. Kita sampaikan kan, jangan bagi orang benci. Alah, fed up lah, apa ni asyik bergaduh. Itu sebab marah balik orang yang bergaduh, mazhab-mazhab ni. Kita nak tarik orang bangsa APEC. Orang kata, kenapa APEC ni tak dakwah kepada Cina? Mana awak tahu saya tak dakwah kepada Cina? Apa? Kita bukan nak tunjuk-tunjuk atau defensif atau denial. Allah yang tahu, ya. Ada sebab saya sebut dalam bahasa Melayu kepada kaum Melayu, saudaraku seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.